Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya akan membuat satu ulasan buku yang berjudul Andai Kucing Hilang dari Dunia. Okey, penulisnya Genki Kawamura. Buku terjemahan ini diterbitkan oleh Biblu Press. Kita bukan sekadar membaca cerita, tetapi kita membaca fikiran-fikiran penulisnya. Kenapa judul Andai Kucing Hilang dari Dunia ini dipilih? Dan kenapa ada benda yang perlu dihilangkan dari dunia? Apa yang cuba dibawa oleh Genki Kawamura kepada kita sebagai pembaca? Dan apa yang Genki Kawamura mahu dunia tahu? Mahu dunia fikirkan tentang kehidupan ini? Watak ini dikenali sebagai Aku. Dan watak ini merupakan seorang lelaki Jepun yang mana dia menghidap penyakit kanser tahap 4. Jangka hayatnya sangat singkat. Dia telah didatangi oleh syaitan yang menggoda dia dengan beberapa tawaran untuk memanjangkan nyawanya dari sehari ke sehari. Walau apa jua agama kita tahu syaitan ni adalah makhluk yang terkutuk. Syaitan ini adalah makhluk yang tak boleh diterima masuk walau selangkah pun dalam hidup kita, sebab kita tahu sikap syaitan itu adalah untuk merosakkan bangsa manusia. Okay, sebab syaitan ni sejarah dia pun ada kedengkian kepada penciptaan manusia. Ada 4 perkara yang ditawarkan oleh watak syaitan kepada watak Aku untuk memanjangkan usianya, iaitu 4 perkara tersebut. Yang pertama ialah andai telefon hilang dari dunia. Yang kedua, andai wayang hilang dari dunia. Yang ketiga, andai jam hilang dari dunia. Dan yang keempat, andai kucing hilang dari dunia. Dan yang kelima, andai aku hilang dari dunia. Dan masa saya baca isi kandungannya, saya terfikir, kenapa dalam banyak-banyak benda kat dunia ni, 4 perkara, tak termasuk aku tu, yang dipilih oleh Genki Kawamura untuk menjadi satu subjek di dalam penulisannya. Kenapa mesti telefon? Kenapa mesti wayang? Kenapa mesti jam? Dan kenapa mesti kucing? Setiap satu penciptaan atau kewujudan teknologi itu ada kepentingannya. Tetapi tidak dinafikan bahawa teknologi juga membawa kemusnahan kepada sikap dan juga pemikiran manusia yang menggunakan teknologi itu sendiri. Setiap pagi celik mata, telefon digunakan sebagai alarm. Lepas tu telefon digunakan sebagai alat perhubungan. Telefon digunakan sebagai tempat untuk berbicara. Sekarang ni orang dah tak call dah. Orang main chatting, orang main WhatsApp, orang main Twitter, orang main Messenger. Jadi jika telefon dihilangkan dari dunia, apa jadi kepada manusia dan sistem kehidupan manusia itu sendiri? Jadi kat sini kita sebagai pembaca buku ini berfikir mengikut situasi kita selain daripada situasi watak ini. Watak Aku ni, dia mengaitkan telefon itu dengan beberapa kenangan dia bersama ibu bapa dia. Juga dengan kekasih hati dia yang telah lama berpisah dengan dia. Dan kenangan-kenangan itu membuatkan kita juga mengoreksi kenangan diri kita bersama orang-orang tersebut. Satu refleksi pada diri kita bila kita fikir sekiranya telefon dihilangkan dari dunia. Yang kedua, kenapa Genki Kawamura meletakkan wayang? Selain daripada ia terkait dengan watak, saya nampak kat sini Genki Kawamura ni dia ada ilmu tentang filem-filem. Ketika watak perlu membuat pilihan filem mana yang perlu ditonton untuk kali terakhir sebelum filem tersebut atau wayang hilang dari dunia, kita akan melihat ia sebagai satu pilihan yang sukar. Pilihan ini menimbulkan konflik. Bila orang nak mati, dia akan membuat pilihan yang terbaik. Dia bukan kata filem yang dia suka, tetapi filem yang memberi makna. Bila hanya ada satu pilihan, kita akan memilih yang terbaik. Kita perlu tahu cara untuk memilih, cara untuk menilainya. Kat situ saya sendiri belajarlah. Membuat pilihan itu sukar, tetapi cara mana kita membuat pilihan itu menguji kebijaksanaan.
Saya paling terkesan dengan perkara yang ketiga yang nak dihilangkan dari dunia, iaitu andai jam hilang dari dunia. Sebab dekat dalam ni, Genki Kawamura ni, dia bukan sekadar menyentuh tentang jenis-jenis jam. Genki Kawamura menaikkan sistem. Manusia telah mencipta satu sistem, dan jam ni ada saat, ada minit, ada jam. Lepas tu membawa kepada hari, lepas tu ada minggu, ada tahun. Okey, dan manusia perlu terikat dengan benda ni. Okey, dia perlu pergi kerja sekian-sekian jam, dia perlu bangun sekian-sekian jam. Okey, dia perlu melakukan sesuatu dalam waktu tertentu. Sistem waktu ini membuatkan aku di dalam cerita ini rasa tak bebas. Jam itu sebagai satu sistem. Ramai orang tak suka sistem sebab mereka kata mengganggu kerja mereka dan mereka tak nampak kegunaan sistem. Sedangkan sistem itu sebenarnya memudah carakan hidup kita, kehidupan kita. Memang susah pada awalnya, tetapi dia akan menjadi senang dan mengelakkan konflik. Bila jam hilang dari dunia, dihilangkan dari dunia, manusia akan jadi lebih santai, boleh berbuat sesuka hati. Itu memang memudahkan hidup mereka, membuatkan diri mereka rasa bebas, tetapi impak daripada itu akan memberi kesan yang besar kepada seluruh kehidupan. Okey, andai semua orang membuat sesuatu yang mereka suka tanpa terikat dengan sistem, terutama sistem waktu sebagaimana yang dinaikkan oleh Genki Kawamura, kita akan melihat dunia akan hancur, kalang kabut, cacah marba dan konflik lebih besar akan berlaku. Okey, di sini saya macam suka bila isu-isu ini atau pemilihan andai jam hilang dari dunia itu dinaikkan oleh Genki Kawamura di dalam andai kucing hilang dari dunia. Okey, itu 3 perkara yang dinaikkan oleh Genki Kawamura di dalam buku ini. Dan perkara keempat berkait dengan kucing. Dan kucing ni saya lihat kenapa Genki Kawamura menaikkannya sebagai salah satu perkara penting yang andainya hilang akan memberi kesan kepada manusia. Kepada pencinta haiwan bulus ini, okay, mereka tahu, mereka faham bagaimana rasa watak di dalam cerita ini bila kucing nak dihilangkan dari dunia. Kita mungkin melihat kepentingan telefon, handphone kita mungkin melihat kepentingan hiburan, iaitu dinaikkan sebagai wayang. Kita mungkin melihat kepentingan jam melibatkan sistem waktu. Tetapi tak semua orang melihat kepentingan seekor kucing kepada kehidupan manusia. Tapi dalam cerita ini, Genki Kawamura menunjukkan bagaimana hubungan ataupun kewujudan kucing itu telah mengikat ingatan aku ini, watak aku ini kepada sesuatu yang dia tak nampak sebelum ini. Dan peranan kucing dalam cerita ini bukan sahaja sebagai penarik kenangan silam, tetapi juga menyedarkan watak aku ni, dia tak sepatutnya mementingkan diri sendiri. Demi nyawa dia, dia nak menghilangkan sesuatu yang penting kepada orang lain. Untuk menghilangkan banyak benda di dunia ini demi diri dia. Kita refleks balik pada diri kita. Kita mungkin tak didatangi oleh syaitan secara berdepan sebagaimana watak aku ini, tetapi ada nafsu dalam diri kita yang membuatkan kita menolak untuk melakukan banyak perkara yang lebih bermanfaat di dunia ini demi keinginan diri kita, kehendak diri kita. Bila kita inginkan sesuatu, kita akan kehilangan sesuatu. Okay, contoh, bila kita nak baca buku tapi tiba-tiba ada cerita yang best dekat medsos kita, macam dekat YouTube, dekat TikTok, okay? Benda itu meralitkan, benda itu membuatkan kita hayal sehingga kita tidak lagi membaca, okay? Dan kita dah kehilangan di situ tanpa kita sedar. Ini sebenarnya satu peringatan, bila kita baca buku ni kita akan trigger apa kelemahan kita, apa yang kita dah hilangkan dari diri kita, sesuatu yang penting berbanding apa yang kita ada, yang kita berkehendak. Terima kasih kepada Bibliopress kerana memberikan buku ini kepada saya untuk saya baca dan ulas. Buku ini memberi sesuatu kepada saya, dan buku ini ada sesuatu yang saya rasa saya wajar kongsikan pengalaman pembacaan saya untuk buku Andai Kucing Hilang dari Dunia ini dengan anda. Okay, anda boleh dapatkan buku ini melalui Bibliopress. Okay, sekian dulu ulasan saya untuk buku Andai Kucing Hilang dari Dunia, karya Genki Kawamura, terjemahan Hazman Baharum.
Okay, dan mungkin saya boleh tambah untuk bahagian terjemahan ni, saya rasa dah okey dah. Sebab saya tak baca buku asal. Okay, tapi bila saya baca yang terjemahan, saya masih boleh dapat rasa apa yang cuba disampaikan oleh Genki Kawamura. Okay, dan perbualan di antara watak aku dengan syaitan tu ada kalanya agak lucu ya. Walaupun kadang-kadang rasa macam tak maulah cakap dengan syaitan macam tu kan. Tapi bila kita melihat dari satu sudut yang lain bahawa memang benda itu sekiranya betul berlaku kepada kita, adakah kita goyah? Okay, akidah kena kukuh dan kita sebenarnya tak sedar pun kita digoda oleh nafsu kita sendiri kalau syaitan tak goda kita pun. Terutamanya saat-saat akhir, iaitu saat-saat nyawa hendak diambil daripada badan kita. Okay, semoga anda juga boleh mendapatkan buku ini dan bercerita tentangnya dari perspektif anda. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.